Baik, Niaga Awani juga memberikan tumpuan kepada data-data terkini dan juga perkembangannya. Kali ini kita melihat kepada data produktiviti dan apakah langkah yang harus dilaksanakan bergerak ke hadapan. Itu yang ingin kita bincangkan. Saya terlebih dahulu ingin melihat kepada datanya berkaitan dengan produktiviti di Malaysia pada ketika ini. Ini antara data yang pernah dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Malaysia baru-baru ini. Produktiviti buruh dan juga untuk suku keempat dan juga tahun penuh 2023 sendiri. Kalau kita melihat apa yang boleh kita bincangkan tentang data produktiviti ini adalah keadaan dua perkara utama yang kita perlu lihat terlebih dahulu, iaitu berkaitan dengan pertama sekali produktiviti buruh per pekerja dan juga jumlah pekerja untuk produktiviti yang dinilai tersebut. Untuk suku tahun keempat 2023, bagi produktiviti buruh per pekerja sebagai contoh adalah RM25,080, peningkatan 0.5% pada tempoh suku tahun keempat 2023. Dan sudah pasti kita melihat untuk suku tahun keempat 2023, dari segi jumlah pekerja pula adalah 16 juta lebih, 16.3 juta untuk suku tahun keempat, peningkatan 2.5% pada suku tahun keempat. Dan kalau kita melihat secara keseluruhannya untuk suku tahun keempat 2023 dan juga suku tahun ketiga 2023, supaya dapat kita bandingkan perkara tersebut ataupun dua perkara tersebut, produktiviti buruh per pekerja. Kalau kita melihat dari segi sudut pertanian sebagai contoh, ini perbandingannya antara suku tahun keempat dan juga suku tahun ketiga 2023. Contohnya, nilainya adalah 13,000 untuk suku tahun keempat dan juga dari segi suku tahun ketiga adalah 14,792. Ada sedikit penurunan, tetapi kalau dari segi pelombongan dan juga pengkuarian ada sedikit peningkatan dari segi nilainya dan juga peratusannya juga. Kalau kita lihat pembuatan juga adalah pada RM33,746. Begitu juga dengan pembinaan dan juga perkhidmatan, ada sedikit peningkatan yang mungkin agak kurang, kalau kita bersifatkan keadaannya adalah lebih kurang mendata dari segi angka yang kita nilai, bagaimana kita untuk mengukur produktiviti dan sebagainya. Baik, kita ingin melihat dua indikator yang lain, iaitu produktiviti buruh per jam bekerja dan juga jumlah jam bekerja pekerja kita. Terlebih dahulu kita melihat datanya dan juga grafnya supaya kita faham secara keseluruhannya. Kalau kita melihat kepada tahun 2023 ini, untuk graf 4 ini, suku tahun pertama hinggalah suku tahun keempat 2023 sebagai contoh. Kalau kita melihat terlebih dahulu untuk jumlah pekerja adalah seperti yang saya sebutkan tadi, peningkatan kepada 2.5%, tetapi nilai ditambahnya adalah 3% seperti yang ditunjukkan dalam graf ini. Begitu juga dengan nilai ditambah per pekerja dari segi peratusan adalah 0.5%, dan juga ini menunjukkan bahawa ada sedikit penurunan berbanding tahun 2022 pada pertengahan dan sebagainya. Dan paling penting adalah nilai ditambah per pekerja dari segi nilainya, nilai ringgitnya adalah ada sedikit peningkatan berbanding dengan suku pertama. Ini adalah suku pertama dan ini suku keempat. Kalau kita bandingkan dengan tahun-tahun sebelum ini, ia lebih baik berbanding dengan beberapa tahun sejak tahun 2019. Sudah pasti faktor seperti COVID-19 juga memainkan peranan. Kini industri kita hampir keseluruhan sudah pun dibuka dan juga pemulihan itu berlaku. Bagaimana untuk kita melihat perkara ini dalam konteks menambah baik perkara tersebut? Ini juga penting untuk kita ambil tahu. Okey, dua indikator yang saya sebutkan tadi yang perlu kita melihat juga adalah kepada produktiviti nilai ditambah per pekerja ini dari segi per jam bekerja. Baik, untuk suku tahun keempat 2023, setiap jam adalah sekitar nilai dicipta adalah RM43.50, peningkatan 0.7% dari segi produktiviti. Dari segi untuk jumlah jam bekerja pula adalah 9,418 dan juga peningkatan 2.3% pada suku tahun keempat 2023. Baik, kita bandingkan suku tahun keempat 2023 dan juga suku tahun ketiga 2023 juga, iaitu dari segi 4 ataupun 5 sektor ini, pertanian merekodkan penurunan sedikit dari segi nilainya per pekerja, iaitu kepada 25.5 berbanding 27 sebelum ini untuk sektor pertanian. Dan juga dari segi pelombongan dan juga pengkuarian ada sedikit peningkatan kepada 563.5 berbanding 503.3. Pengkuarian dan juga pelombongan ini sudah pastilah antara industri utama, sudah pastilah jumlahnya ataupun nilainya adalah lebih tinggi berbanding dengan sektor-sektor yang lain. Baik, pembuatan pula kita melihat tidak banyak berubah, iaitu sekitar RM56.90 berbanding 55.3 untuk setiap jam. Dan juga pembinaan dari segi nilainya 17, sedikit penurunan, tidak jauh beza, 17.5 pada suku tahun ketiga hinggalah kepada suku tahun keempat hanya 17.2. Dan juga perkhidmatan begitu juga tidak banyak berbeza. Okey, bagaimana kita melihat angka-angka ini dari sudut grafnya dan juga memahami keseluruhannya? Ini adalah grafnya supaya kita faham
warnanya dan juga menggambarkan yang warna merun ini adalah nilai ditambah per jam bekerja, supaya kita faham ada perubahan graf tersebut berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Yang paling tinggi kita saksikan pada tahun 2020, suku tahun kedua. Sudah pasti ini kita melihat pada tempoh pandemik COVID-19 juga, bagaimanakah ini berubah dari segi ekonomi kita yang ditutup dan juga dibuka pada ketika itu. Tetapi kalau kita melihat dari sudut nilai jumlah jam bekerja sebagai contoh adalah pada 2.3, ada sedikit penurunan berbanding dengan suku tahun ketiga 2023, iaitu pada 4.2 peningkatannya pada ketika itu. Tetapi kalau kita lihat warna biru ini, iaitu nilai ditambah dari segi peratusannya adalah 3%, juga agak mendata berbanding tahun ataupun suku tahun ketiga 2023, iaitu pada sekitar 3%. Okey, bukan itu sahaja, kita juga ingin melihat kepada dari sudut yang berwarna kuning ataupun berwarna hijau ini, nilai ditambah per jam bekerja. Ini sangat penting untuk kita melihat bahawa berlaku penurunan kepada 0.7 berbanding dengan negatif 0.9 pada suku ketiga. Ini kita ingin melihat bagaimanakah data-data ini mencerminkan produktiviti negara kita pada ketika ini. Dan kalau kita melihat produktiviti secara keseluruhannya, produktiviti buruh nilai ditambah bekerja ini ada sedikit peningkatan untuk tahun 2023 berbanding dengan tahun-tahun sebelum ini. Seperti saya katakan dan juga kita semua sudah tahu, 2020 sudah pastilah rendah disebabkan oleh penutupan ekonomi akibat pandemik COVID-19. Dan sekarang ini kita cuba pulih. Kalau kita melihat kepada angka produktiviti 2023 ini, pada ketika ini, sudah pasti kita sudah pun kembali ataupun melepasi had paras sebelum pandemik COVID-19 pada ketika ini. Okey. Tetapi kalau kita melihat kepada pecahannya pertanian sebagai contoh, ini adalah nilai yang boleh kita bacakan supaya kita faham dari segi sudut produktiviti buruh pekerja. Secara keseluruhannya, produktiviti buruh pekerja ini adalah sekitar setiap jam adalah 96.7 peningkatan ringgit, peningkatan 0.9%. Tetapi pada tahun 2023 untuk jumlah bekerja adalah 16.2 juta ataupun peningkatan 2.8% pekerja yang ditambah dalam industri tersebut. 5 industri utama yang menjadi pengukur adalah kita melihat kepada nilainya setiap jam dan juga peningkatannya. Untuk mengukur produktiviti tersebut, pertanian pada RM53.30. Kalau kita lihat pelombongan dan juga pengkuarian sekitar RM1,200 dan juga RM131 untuk pembuatan dan juga RM40 lebih sedikit pembinaan dan lebih sedikit RM92 untuk perkhidmatan dari segi mengukur produktiviti pada tahun 2023 secara keseluruhannya. Okey, bagaimana untuk kita melihat ke semua angka-angka ini supaya kita faham? Dan juga ini adalah antara industri-industri lain yang juga turut diukur. Perancutan makanan dan sebagainya ada peningkatan sedikit sebagai contoh, dan juga mesin dan peralatan ada juga peningkatan. Ini menunjukkan bahawa berlaku sedikit pemulihan khususnya apabila kita membuka kembali ekonomi. Tetapi adakah tahap ini mencukupi untuk kita menggambarkan produktiviti kita cukup untuk menyokong pertumbuhan ekonomi tersebut? Dan yang paling penting adalah bagaimana untuk kita melihat bahawa pada akhirnya produktiviti ini diterjemahkan kepada bayaran yang bersesuaian. Sebab sebelum ini apabila kita bercakap soal gaji minimum ataupun gaji progresif dan sebagainya, ramai yang menyatakan bahawa ia harus bergerak seiring dengan kadar produktiviti.